A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil iman wal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat lagi kita bersama-sama dalam Akademi Tarbawi. Mudah-mudahan pertemuan pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menjadi satu bekalan lah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas kita telah membincangkan rangkap hadis yang berbunyi fa ini betulita fala tadulla alayya, fa ini betulita fala tadulla alayya, sekiranya kamu diuji, janganlah kamu menceritakan tentang aku. Jadi rangkap hadis ini menceritakan berkaitan tentang kerahsiaan. Ada marhalah-marhalah ataupun peringkat-peringkat yang perlu dirahsiakan tentang dakwah yang ingin disampaikan, dan ada yang perlu diiklankan, diisytiharkan. Jadi kita telah sebut selesai pada minggu lepas. Cuma saya nak sebut sikit lagi berkaitan tentang hadis itu, iaitu tentang maslahah, iaitu kepentingan dakwah adalah lebih utama daripada maslahah dan pandangan peribadi mereka. Sama ada maslahah dakwah terletak pada menyembunyikan rahsia atau membukanya. Jadi kita nak rahsia ataupun kita nak mengisytiharkan sesuatu benda tu, perkara tu, kita melihat kepada kepentingan dakwah itu sendiri, bukan kita melihat kepada kepentingan peribadi semata-mata. Jadi, dan kerahsiaan atau pengisytiharan adalah perkara nisbi yang ditentukan oleh suasana dan marhalah. Ia ditetapkan oleh mereka yang berilmu dan berpengalaman serta pemimpin seperti rahib. Beliau telah membuat keputusan supaya dia dan mereka yang bersamanya tetap dengan cara sebelumnya, iaitu berhati-hati dan menjaga rahsia. Sementara Ghulam pula bergerak cergas mengiklankan dakwah, berperanan di dalam masyarakat tanpa menceritakan tentang rahib apabila dia diuji. Jadi ini yang telah dilaksanakan. Jadi dalam marhalah tersebut, bijaknya rahib dalam membimbing, memberitahu kepada Ghulam kerana bahawa dia akan diberi ujian, diberi tekanan dan bebanan, dan bijaknya Ghulam sanggup menyimpan rahsia apabila diuji, apabila diberi tekanan. Itulah perancangan yang rapi dan bersungguh-sungguh untuk mencapai maslahah dakwah, dan matlamatnya sama ada dengan cara kerahsiaan atau pengisytiharan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan terbaik bagi kita. Begitu juga dengan marhalah yang dilalui oleh baginda dalam membawa dakwah dan kepelbagaian peranan dan marhalah. Jadi contoh telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak dirahsiakan dan bila nak diisytiharkan.
sepanjang hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini kita sambung dengan rangkap hadis yang berbunyi wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras wa yudawi an-nas min sa'iril adwa fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya fa'atahu bihadaya kasiratin faqala ma hahuna laka ajma in anta syafaitani faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillah fa in anta amanta billah da'awtullah fashafaka fa amana billah fashafahullah. Maksudnya, ghulam mempunyai kebolehan untuk mengubati penyakit buta semenjak lahir, sopak, dan dia juga mengubati berbagai lagi penyakit. Seorang pembesar diraja yang sentiasa bersama raja telah mendengar kisah kebolehan ghulam. Beliau adalah seorang yang buta. Lalu beliau mendatanginya dengan membawa hadiah yang banyak. Beliau berkata, semua yang aku kumpulkan ini adalah untuk kamu. Sekiranya kamu dapat menyembuhkan aku. Ghulam menjawab, aku tidak boleh menyembuhkan seseorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Apabila kamu beriman kepadanya, aku akan berdoa kepadanya, maka dia akan menyembuhkan kamu. Lalu beliau beriman, maka Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, panjang perjalanan ni sehingga kan kita rasa, mungkin tuan-tuan rasa lamanya cerita ni dihuraikan dengan panjang, dengan banyak penambahan-penambahan yang berkaitan. Walau bagaimanapun, kalau tuan-tuan baca dalam buku Sahih Muslim ataupun kita sunan yang lain, tuan-tuan boleh baca tentang cerita perjalanan ini kan, daripada bermulanya ahli sihir memohon kepada raja untuk diberikan seorang pemuda ataupun ghulam untuk diajarkan sihirnya. Dan akhirnya kita sampai ghulam ini belajar dengan rahib sampai satu tahap dia mampu menandingi rahib, bahkan lebih daripada rahib. Jadi sampailah hari ini tuan-tuan, kita dengar bahawa ghulam ini dia boleh mengubati penyakit buta, orang buta daripada lahir. Kemudian orang sakit sopak, dia boleh ubat juga. Kemudian pelbagai lagi penyakit dia boleh ubat. Apabila tahu macam ni, tiba-tiba seorang pembesar, orang yang duduk dekat dengan raja ni, dia mendengar berita ni, dia pun nak berubat juga. Sebab apa? Kita katakan pembesar duduk membantu raja ni, dia seorang yang buta. Kemudian dia kumpul harta yang banyak, kemudian dia jumpa ghulam untuk mengubati buta dia. Jadi ghulam jawab, dia suruh ghulam ini menyembuh buta dia. Cuma ghulam ni menjawab, dia tidak menyembuh seseorang pun. Dia tidak menyembuhkan seseorang pun. Kemudian yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika sekiranya kamu beriman pada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menyembuhkan kamu. Jadi apabila dengar macam tu, pembesar tu pun beriman kepada Allah, dan akhirnya penyakit yang dia hadapi sembuh. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sana beberapa kaedah dan pengajaran ya. Penulis ini menceritakan, yang pertamanya, Allah mengurniakan kepada ghulam kelebihan doa dimakbulkan. Jadi Allah
kurniakan kepada ghulam ni, kelebihan dia, doa dia dimakbulkan. Okay? Atas usahanya. Apabila dia berdoa untuk pesakit, maka penyakitnya disembuhkan di waktu itu dengan izin Allah. Sebelum ini kita telah menyatakan kata-kata Imam An-Nawawi ketika menghurai hadis. Hadis ini membuktikan kewujudan karamah kepada para wali. Baik, pada minggu-minggu yang lepas sebelum ini kita telah menyebut tentang karamah. Jadi di sana ada karamah. Baik, kita lihat sedikit. Cuma ada dua golongan dalam keterlaluan dalam masalah karamah. Satu golongan dia menolak karamah ni daripada berlaku kepada sesiapa pun. Tak berlaku. Mereka adalah golongan Qadariyah dan Mu'tazilah. Satu golongan mengatakan kewujudannya pada bukan tempatnya dan untuk siapa saja apabila berlakunya perkara di luar kebiasaan. Tindakan tersebut membawa kecacatan kepada akidah. Mereka adalah kebanyakan golongan sufi. Di sana terdapat golongan pertengahan, iaitu mereka mengakui kewujudannya berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ada yang melampau menolak terus. Kerana tidak ada kelebihan ini, perkara luar biasa ini tidak berlaku kepada siapa pun. Ya. Sebab tidak berlaku bukan pada tempatnya. Dan siapa saja apabila berlaku perkara di luar kebiasaan. Mana mungkin. Jadi bagi kita pertengahan ini, maka kita mengakui kewujudannya berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Kita akui bahawa memang ada karamah. Dan kadang-kadang orang tak mencerita pun tentang karamah yang dia ada. Kita tidak tahu pun. Kadang-kadang orang lain yang menceritakan apa yang berlaku kepada mereka. Pada mereka ni. Orang lain yang menceritakan perkara yang luar biasa, apa yang berlaku kepada mereka. Bukan dia sendiri yang ceritakan. Jadi perkara luar biasa ada berbagai jenis. Perkara luar biasa ni ada berbagai jenis. Ada yang disebut mukjizat. Ada yang disebut karamah. Ada yang disebut ihanah, istidraj, irhas. Jadi semua ini ada kategori-kategori dan maksudnya yang tersendiri. Kalau mukjizat ini, perkara luar biasa yang menyalahi adat ini diberikan oleh Allah kepada utusan Nabi. Jadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala lah, iaitu Nabi, untuk membenarkan utusan mereka. Karamah, perkara luar biasa yang berlaku kepada hamba Allah yang soleh. Karamah ni perkara luar biasa yang berlaku kepada hamba Allah yang soleh. Ihanah, perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mendakwa sebagai Nabi untuk membuktikan pembohongan dakwaan mereka. Ini hak benda yang tak betul lah. Allah bagi juga perkara luar biasa. Tetapi luar biasa ini nak menyokong pembohongan dia lagi. Sebagai contoh, Musailamatul Kazzab. Ni yang berlaku. Musailamatul Kazzab ni, Nabi palsu ni. Sebagai contoh, dia jampi mata yang buta. Ada orang mata buta sebelah, pergi jumpa Musailamah Al-Kazzab, minta supaya bagi celik. Tiba-tiba Allah bagi dua-dua buta. Sebelah satu lagi buta. Ini nak perkara luar biasa juga. Tapi luar biasa dia nak menghalang pembohongan dia tu. Membuktikan bahawa dia ni bohong. Pernah satu ketika air perigi tu sikit lah. Tak.
nak habis, nak kering. Jadi orang minta supaya doa tambahkan air perigi. Tiba Musailamatul Kazzab ni doa-doa, air tu kohar kering, hilang kering tu. Jadi di sana melihat benda yang luar biasa, tapi luar biasa yang membuktikan pembohongan mereka tu. Istidraj, perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendakwa dirinya Tuhan sebagai penipuan ataupun ujian kepada orang lain seperti Dajjal. Ini kita pernah dengar cerita nanti akan datang Dajjal kan. Dajjal ini sehingga kan dia mampu menghidupkan orang mati. Mampu menurunkan hujan. Semua itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang biasa tapi ujian. Ada juga perkara irhas, iaitu perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang akan dibangkitkan sebagai nabi, sebagai persediaan kepada manusia untuk menerima dan menjadi penguat kepada dakwahnya. Jadi ini pernah kita dengar bagaimana kisah-kisah sebelum lahirnya Nabi, kemudian lahirnya Nabi, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tentera Abrahah beserta dengan gajah nak serang Kaabah. Pada ketika itu tahun kelahiran Nabi SAW akhirnya tidak berjaya. Selain itu, Imam Ibn Ilan membahagikan perkara luar biasa ni sama seperti di atas yang disebut tadi, cuma beliau membuang istidraj dan menambah ma'unah. Perkara luar biasa tadi, mukjizat, karamah, ihanah, istidraj, irhas ni. Jadi Ibn Ilan ni dia membahagikan perkara luar biasa ni seperti sama juga di atas, cuma dia buang istidraj, dia letak ma'unah, iaitu perkara luar biasa yang berlaku kepada sebahagian orang mukmin seperti terselamat daripada kebinasaan dalam bentuk yang luar daripada kebiasaan. Jadi panjang berkaitan tentang ni. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni nak menceritakan bagaimana Ghulam dia mengubati orang-orang yang berada di sekitar, di sekeliling dia ini yang menghadapi penyakit-penyakit tertentu, dan Ghulam ni berjaya mengubatinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita di situlah. Cuma di sana kita melihat beberapa peringkat. Kalau dalam kehidupan kita ni kita tengok, dia boleh ubat lah, dia boleh perbetulkan orang seliuh tangan, orang patah, macam-macam. Kalau saya dengar tu ada yang tengok tapak tangan saja, ada yang tekan picit, dah okey dah. Ada yang pegang tarik sikit, dah okey kan. Jadi wallahu alam lah ilmu apa yang dia guna dan sebagainya. Tapi di sana ada. Cuma bagi kita melihatlah. Kerana dia menggariskan apa yang berlaku ini kalau mukjizah ini memang kepada Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lain-lain ni kalau kita lihat orang yang soleh berlaku, orang yang beriman kepada Allah berlaku. Jadi semua itu di sana dia mencatatkan bahawa ma'unah ini perkara luar biasa yang berlaku kepada sebahagian orang mukmin, seperti selamat daripada kebinasaan. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah ini terdapat beberapa perkara yang perlu difahami. Okay? Dalam perkara karamah ini ataupun perkara yang luar biasa ni, marilah sama-sama kita perlu fahamlah. Yang pertama kita kata perkara luar biasa yang berlaku daripada awal hingga akhir adalah datangnya daripada Allah. Kita kena beriman begitu bahawa perkara yang luar biasa berlaku ni daripada awal hingga akhir ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izin berlaku, kalau Allah tak izin tidak berlaku. Jadi oleh itu para nabi memberitahu bahawa mereka tidak boleh melakukan, bahkan nabi sendiri pun tidak boleh melakukan tertentu. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am
Surah Al-An'am ayat 50. Maksudnya, Nabi kata, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah ada di sisiku dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Ini Allah perintahkan kepada Nabi supaya beritahu. Tak. Semua ini bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang perlu kita ambil berapa perkara yang difahami tentang masalah ini perkara luar biasa ni. Yang kedua, perkara luar biasa yang berlaku kepada sebahagian manusia bukanlah kerana mulianya beliau di hadapan Allah. Begitu juga jika sebaliknya. Seperti mana pembahagian tadilah, perkara yang luar biasa yang kita sebut tadi itu. Ada mukjizah, ada karamah, ada ilhanah, ada istidraj, ada irhas dan ada ma'unah. Tidak semuanya, tidak semestinya, tuan-tuan, perkara luar biasa ni berlaku kepada sebahagian manusia bukanlah kerana mulianya beliau di hadapan Allah. Tak. Begitu juga sebaliknya. Tak. Ada pun Allah bagi juga, tapi hina dia di hadapan Allah. Tak. Ada Allah bagi bukan sebab mulia dia, bukan Allah ada juga Allah bagi bukan sebab hina dia. Kena ingat. Dalam kitab Tahawiyah berkata, ujian yang dikenakan oleh Allah berupa perkara yang menyeronokkan dengan memberikan kepadanya perkara luar biasa atau selainnya, ataupun kemuliaan. Ada Allah bagi ujian pada manusia ini kadang-kadang seronok, keseronokan. Kita ingat ujian ni Allah bagi hak susah, payah, seksa. Tidak. Ada juga ujian yang Allah bagi dalam keseronokan. Semua itu bukan kerana kemuliaan seseorang di hadapan Allah ataupun kehinaan. Bahkan Allah memberikan kebaikan kepada sesuatu kaum dengan perkara tersebut apabila mereka mentaatinya dan mencelakakan mereka dengan perkara yang sama apabila mereka menderhakainya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah memberikan kebaikan ni kepada sesuatu kaum dengan perkara tersebut apabila mereka mentaatinya dan mencelakakan mereka dengan perkara yang sama apabila mereka menderhakainya. Kadang-kadang Allah bagi sama. Contohnya, Allah bagi orang tu kaya. Ada yang Allah bagi orang tu kaya sebab orang tu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Allah bagi kaya juga orang tu, orang lain pula. Contohnya si A dan si B. Allah bagi kaya orang si A ni sebab si A ni dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga Allah bagi kaya pada orang si B, tetapi atas sebab Allah si B ni menderhakainya. Dengan tujuan Allah nak mencelanya. Itu sebab perkara luar biasa ni kita kena berhati-hatilah. Bukan dalam kefahaman akal manusia, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut banyak di dalam Al-Quran tentang rezeki. Allah nak bagi rezeki ni apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah nak bagi rezeki, nak meluaskan rezeki, nak menyempitkan rezeki ni melalui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hidayah dan kesesatan. Hidayah dan kesesatan ni apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu kita nak kena banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu dalam mentaati Allah ini mudah-mudahan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira, Allah suka kerana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menambah rezeki kepada kita. Ya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya dan memberi nikmat kepadanya, maka dengan sombong dan tidak mensyukuri nikmatnya, lalu ia berkata, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan adapun apabila Tuhannya mengujinya, lalu menghadkan rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakan daku. Bahkan tidak sekali-kali begitu. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, oleh sebab itu, ketika berhadapan dengan perkara ini, manusia akan terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama, mereka yang diangkatkan kedudukan mereka disebabkan perkara luar biasa. Yang kedua, mereka yang terdedah kepada azab Allah disebabkan perkara yang sama, iaitu perkara yang luar biasa juga. Dan yang ketiga, mereka yang berada di kedudukan yang sama dengan sebelumnya. Ada yang Allah angkat darjat, ada yang Allah hina darjat dia dengan perkara luar biasa. Ada juga Allah bagi dengan perkara luar biasa tapi sama aja. Tidak diangkat darjat, tidak diturunkan darjat. Baik. Kemudian yang ketiga, kita mesti memahami perkara luar biasa ni tuan-tuan. Yang ketiga, iaitu mereka yang dikurniakan karamah, kesudahannya tidak terjamin. Tak. Tuan-tuan jangan ingat bahawa orang bagi karamah, oh hebat dia ni. Oh Allah mulia dah dia ni. Tidak. Mereka yang dikurniakan karamah, kesudahannya tidak terjamin. Kena berhati-hati. Kita bimbang. Kemungkinan dia berubah dan melakukan maksiat dan sebab-sebab yang membawa kecelakaan. Tu. Sebab dia rasa bangga, dia rasa mulia, kan? Dia rasa seolah-olah apa yang dia buat tu, perkara yang luar biasa itu datangnya daripada Allah. Allah bagi kepada dia ni dengan sebab mungkin dengan sebab Allah memuliakan dia. Itu tanggapan dia, kan? Kemudian akhirnya dia berubah dan melakukan maksiat dan sebab membawa kecelakaan. Itu wal-iyazubillah, kita bimbanglah. Kemudian yang keempat, Imam Ibn Taymiyah berkata di antara perkara yang sepatutnya diketahui ialah karamah berlaku berdasarkan keperluan seseorang. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata karamah ni berlaku berdasarkan keperluan seseorang. Apabila seseorang yang lemah imannya atau orang yang berhajat memerlukannya, maka dia diberi karamah yang boleh menguatkan imannya dan memenuhi hajatnya. Ini banyak dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mereka yang lebih sempurna daripadanya tidak memerlukannya, maka dia tidak diberikan karamah tersebut kerana ketinggian darjatnya dan kerana dia tidak memerlukannya, bukan kerana kekurangannya. Oleh itu, karamah lebih banyak berlaku kepada tabi'in jika dibandingkan dengan sahabat. Sebaliknya, mereka yang berlaku kepadanya perkara luar biasa yang berperanan sebagai petunjuk kepada makhluk dan memenuhi keperluan mereka, darjat mereka adalah yang paling tinggi. Jadi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok perkara luar biasa berlaku ini tidak banyak berlaku kepada para sahabat. Walaupun para sahabat ni orang yang hebat, iman dia memang iman yang kuat, mantap, kan? Tapi banyak tak berlaku. Kadang-kadang kita banyak dengar cerita-cerita luar biasa ni, karamah-karamah ini tabi'in, tabi'un tabi'in, orang yang terkemudian dah. Jadi sebenarnya karamah ini kadang-kadang disebut di sini dia nak mengangkatkan darjat, nak meningkatkan iman seseorang itulah. Kalau kita tengok tabi'un tabi'in, kan, kita tengok bagaimana kita tengok Ibrahim bin Adham, seorang ulama, seorang raja, dan akhirnya Allah bagi hidayah. Begitu juga Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, kalau kita dengar kisah dia, seorang perampok, pencuri, dan akhirnya Allah bagi hidayah jadi ulama besar. Mungkin di situ perkara yang luar biasa yang Allah nak bagi karamah kepada mereka-mereka ini supaya mereka berubah dan meningkatkan iman mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iman mereka ini tertingkat tanpa dengan karamah apa pun.
Tapi memang kekuatan para sahabat ini kekuatan yang cukup kuatlah iman mereka dalam berhadapan dengan ujian sana, sehingga kan Allah menggelarkan mereka radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang kelimanya, mukmin sepatutnya mengetahui perbezaan di antara karamah para wali dengan perkara luar biasa yang berlaku kepada mereka yang melakukan maksiat. Orang mukmin ni, tuan-tuan, kita ni orang mukmin, orang muslim, sepatutnya dia kena tahu, dia kena bezakan antara karamah para wali dengan perkara luar biasa yang berlaku kepada mereka yang melakukan maksiat. Kadang-kadang orang melakukan maksiat ni tak solat, tidak berpuasa, tapi Allah bagi kelebihan juga. Allah bagi perkara yang luar biasa juga. Dan sehingga kan kita terpengaruh dan terpedaya. Jadi pada hari ini, kebergantungan kita ini hilang, rasa kurang, rasa kendur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita nak kena rasa bahawa kita ni orang beriman, kebergantungan kita kepada Allah lebih kuat. Kita boleh minta apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena yakin begitu. Mungkin apa yang kita minta Allah tidak bagi. Allah tidak memakbulkan, memperkenankan. Mungkin Allah makbul, tapi Allah bagi dalam bentuk yang lain yang kita pun tidak tahu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kemudian yang keenamnya, kita sepatutnya mengetahui sebahagian daripada keramah yang berlaku kepada para sahabat dan tabi'in. Di sana penulis dia menceritakan bagaimana karamah-karamah yang telah berlaku kepada para sahabat dan tabi'in. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan berkaitan tentang perkara luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cuma bagi kita tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita terpesona, terpengaruh, jangan merasakan bahawa kelebihan dan perkara yang luar biasa itu dengan sebab kita, dengan sebab kita kata Allah sayang kita ataupun Allah nak memuliakan kita. Begitu juga dengan kehinaan tu, dengan sebab Allah memberi ujian, kehinaan kepada kita, susah dan sebagainya tu, seolah-olah Allah benci kepada kita. Tidak. Bagaimana kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita masih lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasakan semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan pun Allah nak uji, kepayahan, kesusahan pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itulah, untuk sama-sama kita melihat kembalilah tentang perkara-perkara yang luar biasa, karamah, mukjizat dan sebagainya ini, supaya kita tidak terpesong ataupun terpedaya dengan keseronokan, dengan kepayahan ini, kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dengan sekadar itu sajalah untuk petang ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada minggu hadapan, masa dan hari yang sama. Mudah-mudahan insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada saya sendiri, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.